Ya. Jadi sifat yang kelima daripada perbahasan sifat 20 ni, musannif kita buat mari ialah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala tu dengan sendiri, bersendirian. Tengok, tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Maksudnya pada zat. Pada zat Allah Ta'ala. Ada setengah-setengah musannif mentafsir akan makna qiyamuhu bi nafsihi itu dengan makna apa? Ai la yaftaqiru ila mahli wala ila mukhassasin. Nampak? Mentafsir makna qiyamuhu ta'ala tu apa makna dia? Kalau kita pegang zahir lagu tu, pegang zahir lagu mana? Faham? Ibrahim. Kalau kita pegang qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, itu pegang dengan makna zahir, maknanya kita segera faham apa? Segera fahamnya Tuhan duduk, kemudian berdiri. Berdiri, nak berdiri cacat. Duduk cokoh, kemudian Tuhan nak berdiri cacat. Nak berdiri cacat tu tak perlu, tak payah orang nak tolong akak. Berdiri. Faham gitu segera faham. Tapi itu bukan murak hakikatnya. Sebab tu musannif mentafsirkan, setengah musannif mentafsir makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi itu dengan makna la yastaqiru ila mahalli wala ila mukhassasin. Apa maknanya? Tiada berkehendak ia kepada zat. Allah Ta'ala tak berkehendak, tak berhajat kepada zat lain. Itu dengan makna wala ila mukhassasin. Dan Tuhan juga tak berkehendak kepada fa'il. Kepada fa'il yang menjadikan dia. Itu makna dia. Itu makna hakikat dia. Tuhan tak berkehendak kepada zat lain. La yaftakiru ila mahalin. Tidak berkehendak Tuhan itu kepada zat lain, wala ila mukhassin, dan tidak berkehendak Allah Ta'ala itu kepada fa'il yang menjadikan dia. Nampak? Jadi faham mana lazimnya? Lazim dengan kata tiada berkehendak pada zat tu, bahawa apa? Bahawa adalah ia Tuhan itu zat dah. Bukan dia sifat. Tuhan tu zat dah, bukan sifat. Sebab apa? Faham mana? Kita faham takrif kita dah. Zat tu apa takrif zat? Maqama bi nafsi. Nampak? Barang berdiri sendiri. Ada cara dia sendiri, tak menupang. Sifat apa dia sifat? Maqama bi ghairi. Barang yang menupang pada zat. Apa dah? Itu zat. Tuhan tu zat. Diri Tuhan tu zat dah. Tak. Kerana sifat tu tak dapat tidak. Baru. Apa? Berdiri ia dengan zat. Nah. Dan tak sah. Dan tak sah lah sifat tu. Berdiri dengan sendiri. Sama ada sifat qadim ataupun sifat yang baru. Tak sah. Tak sah. Nah. Maka hakikatnya, hakikat kawan. Maka hakikatnya mana tu? Maka hakikatnya apa? Hakikatnya ertinya berdiri Allah dengan sendiri tu, anak gitu. Nah. Hakikatnya, yakni hakikat pengertiannya, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ibarat, yakni tuturan. Ibarat ni tuturan, pertuturan. Ibarat, yakni tuturan daripada menafikan ni, daripada nak menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat mahal. Ni ibarat iaitu tuturan
tuturan daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat. Berkehendak pada tempat berdiri. Itu nak menafi tu. Waktu awak mari qiyamu ta'ala binafsi. Nak menafikan apa? Ada kecek sifat salbiah. Salbiah ni nak menafi ya. Salbiah ni ternapi suatu. Ternapi suatu. Ini ternapi tepat bagi Allah. Nak menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat. Tempat apa? Tempat berdiri. Makna apa? Allah Ta'ala tak berhajat. Makna Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat tumpang. Nak ada dia tu. Nak wiluluh zat dia tu. Tak berhajat. Lepas tu salah besar kalau pergi kata Tuhan duduk atas arah. Arah atas langit tu ada atas arah. Tidak arah tertepak. Salah besar. Salah besar. Tak ada lah makna qiyamu ta'ala binafsi. Hakikat makna ta'ala qiyamu ta'ala binafsi tu nak menafikan tempat bagi Allah Ta'ala mahal. Lepas tu nak menafikan apa dah? Mukhassasin. Dah. Fa'il. Nak menafikan fa'il yang menjadikan. Nah. Dan mungkin lagi begitulah. Dia ambil makna kita faham. Daripada kata tiada berkehendak kepada fa'il tu. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada fa'il yang menjadikan dia. Lazimlah Allah tu qadim. Bukan dia baru. Apa qadim? Sedia kala. Sedia qadim mala awwalalah. Sebut kata qadim. Apa makna qadim? Mala awwalalah. Suatu barang yang tidak ada permulaan baginya. Itu qadim. Itu qadim, tak ada permulaan. Tuhan ni gapo tak ada permulaan. Tu Tuhan. Kalau ada permulaan pakai Tuhan. Ada. Tak ada permulaan. Apa? Kata lazimlah Tuhan itu qadim, bukan dia baru. Kerana apa? Kerana tiap-tiap yang berkehendak tu kepada fa'il itu segala yang baru. Tiap-tiap yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baru. Hak baru berlaku. Hak berkehendak kepada fa'il itu hak baru berlaku. Hak berkehendak pada tempat tu baru berlaku. Nampak? Berkehendak pada fa'il itu baru. Berkehendak pada mahal mukhassasin tu baru. Itulah. Jadi tafsir makna qiyamu ta'ala binafsi tu. Tafsir tu dengan tiada berkehendak kepada tiap-tiap daripada mahal dan mukhassas tu ialah dia tu istilah bagi setengah daripada mutakallimin. Ulama-ulama kalam, ulama-ulama usuluddin. Itu setengah. Tafsir makna gitu dah. Tafsir makna apa? Qiyamu ta'ala nafsi itu tafsir dengan makna la yaftariku. Iftaraqa yaftariku ila mahallin. Wala ila mukhassasin itu ialah tafsiran ataupun istilah bagi setengah ulama mutakallimin. Jadi tafsiran tu iaitu tafsiran yang masyhur. Dan pada setengah istilahnya setengah istilah ulamanya mutakallimin dia mentaksirkan dengan makna tiada berkehendak kepada mahal jua. Tu. Tak berkehendak kepada tempat jua. Setengahnya hak masyhurnya tak berkehendak kepada tempat dan juga zat dia tu tak berkehendak berhajat kepada tempat untuk meluluhkan zat dia sekadar hak wajib bagi zat dia nak luluh. Dan setengahnya mentaksirkan
tidak berkehendak kepada fa'il yang menjadikan dia. Dan hak tu masyhur. Dan setengah ulama mentafsirkan dengan makna satu je, iaitu tidak berkehendak pada tempat. Dah. Sebab apa ulama tidak setengahnya ulama tidak tafsir dengan makna wala ila mukhassisin. Sebab maklum. Maklum. Dah. Maklum mukhassas itu maklum daripada sifat qadim. Dah habis. Tu. Berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Nampak? Tu ibarat tuturan dia. Hakikatnya lah. Hakikat mana? Hakikat erti. Pengertian berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri tu. Iaitu tuturan daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat. Tempat berdiri. Qadam melulukan zat dia. Dan yakni menafikan. Atas pada kata tempat. Atas sana. Dan menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan dia. Nampak? Atas sana. Kepada tu lah. Atas pada sana tu. Atas mana? Atas sana. Atas pada kata kepada tempat tu. Atas sana. Kalau tidak tak payah. Tegasnya sebenarnya tak say gitu. Sebenarnya tegasnya tak? Betul? Situ. Tegasnya yakni sebenarnya Allah Ta'ala itu terkaya. Apa makna terkaya? Terkaya apa makna? Kaya lawan miskin. Ni bukan makna kaya lawan miskin. Nampak? Terkaya makna terlepas. Lepas. Itu makna terkaya lepas Allah Ta'ala tu. Itu makna gitu. Terkaya makna lepas. Allah Ta'ala tu lepas. Makna terlepas. Terkaya makna terlepas Allah. Dan tiada berhajat. Sama makna tu. Terkaya dengan makna tak berhajat tu sama makna. Lapah berbeza je. Lapah je berbeza. Makna sama je. Sebut kata terkaya dengan tak berhajat tu, ya, sama je makna. Lapah je berbeza dah. Sama makna. Tak berhajat tu sama makna. Kata terkaya dah. Lah. Kalau kata berhajat tak terkaya dah. Sama makna. Tegasnya yakni sebenarnya Allah. Dah. Itu terkaya makna terlepas dan tiada berhajat sama makna kepada suatu. Kepada suatu. Dah. Kepada suatu. Tegasnya sama ada pada perbuatan. Satu, perbuatannya Allah, nak gitu. Sama ada perbuatannya Allah atau hukumannya Allah. Pada perbuatan. Pertama sekali dah. Pada perbuatan Allah Ta'ala terkaya dan tidak berhajat kepada suatu. Sama ada pada perbuatannya ya Allah. Dah. Mana misal seperti ya Allah jadikan langit. Tak? Jadi bumi. Jadi tak berhajat kepada penolong. Dah. Tak berhajat kepada orang menolong. Penolong buat.
Nah, tak berhajat pada penolong seperti malaikat ke dan alat-alat. Nampak? Tu misal kata. Itu apa tu? Itu makna terkaya tu. Terlepas, tak berhajat. Allah Ta'ala buat itu apa? Mengadakan apa? Tu. Nah, sama ada pada perbuatannya Allah. Ialah perbuatan Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala nak buat langit, nak buat bumi. Ia tak berhajat. Makna terlepas Allah Ta'ala kepada penolong. Tak berhajat, tak sabit, tak sakut. Tak berkendak dia kepada penolong seperti malaikat tolong kau. Dan alat-alat kau. Alat nak buat langit pakai alat tak? Tak. Begitu juga. Atau pada kata sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Atau yang ni sama ada pada perbuatan pada hukumnya Allah. Dah. Mana hukumnya Allah? Seperti Allah suruh puasa. Nampak? Maka manfaatnya puasa tu tak kembali kepadanya Allah Ta'ala. Manfaat puasa tu bukan Allah Ta'ala ambil manfaat. Allah Ta'ala suruh kita puasa. Suruh tak ambil manfaat. Supaya kita lah ustaz suruh pergi kedai beli goni-goni. Manfaat suruh tu apa? Sebab ustaz nak ambil manfaat daripada nampak tak? Tersuruh tu sebab nak ambil manfaat. Nampak tak? Faham tak? Bila kita suruh orang buat gini-gini sekara tu, sebab apa suruh tu? Sebab nak ambil manfaat daripada pertolongan dia. Ada pun Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, suruh puasa. Adakah Allah Ta'ala nak ambil manfaat daripada kita? Tidak. Tu makna kata salah satu makna daripada qiyamu ta'ala binafsihi. Tu hakikat dia. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu. Sama ada tiap-tiap suatu tu dah. Sama ada pada perbuatannya ataupun pada hukumannya tu tak. Dan mengadakan undang-undang. Dah. Undang-undang tu lah seperti sembahyang, puasa, hukum-hukum hudud dah. Semuanya tu nak taukid tu daripada kata mana? Semuanya untuk faedah dan maslahat yang kembali. Yang kembali itu sifat bagi maslahah. Sifat bagi faedah. Faedah mana? Yang kembali. Maslahah mana? Maslahah yang kembali kepada semuanya. Anak itu kembali sekaliannya semuanya kepada makhluk hamba. Tu yang suruh sembahyang. Faedahnya dapat kita iaitu apa dah? Untuk dapat masuk syurga. Tu faedah dia. Nampak tak? Tuhan yang suruh kita puasa. Faedahnya apa faedah? Faedahnya dapat kita. Faedah puasa tu dapat kita. Iaitu apa faedah tu? Untuk dapat masuk syurga. Bukan masuk syurga tu dengan pahala. Bukan. Masuk syurga rahmat Tuhan. Tapi nak tarik rahmat Tuhan tu dengan apa? Dengan menjunjung intisalul awamir. Dengan junjung perintah dia belaka. Bila kita junjung perintah Allah Ta'ala, maka kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmat dia tu kita masuk syurga. Tu. Dan ia Allah. Dan ia Allah. Rajut ramai tu. Dan ia Allah menjadikan, yakni menjadikan makhluk lah. Dan ia Allah menjadikan, yakni makhluk semata-mata menjadi kerana kelebihannya Allah. Nikmat kurnianya semata-mata kerana kelebihannya. Yakni apa kelebihan tu makna? Nikmat kurniaannya semata-mata. Itu makna kelebihan. Kerana kelebihannya Allah
Apa makna kelebihan tu? Ni nikmat kurniaannya semata-mata. Dan belah kasihannya, ihsannya. Bukan sekali-kali Allah Ta'ala jadi makhluk tu. Nak kita dah. Kerana berhajat kepada faedah. Bukan. Jadi makhluk tu nikmat kurniaannya semata. Makna harus. Dengan makna harus. Bukan wajib. Harus Allah Ta'ala menjadikan makhluk tu kerana kurniaan, nikmat kurniaannya semata-mata. Dah. Kerana kesian belah dia semata-mata. Bukan dengan makna menjadi tu kerana berhajat kepada makhluk, ambil faedah, ambil manfaat. Tak. Tak gitu. Nah, jadi kita faham. Kita faham makna apa? Segala hak maujudat ni. Ada. Segala hak maujudat, segala hak ada makhluk ni. Dengan nisbah kepada mahal dan makhsus itu ada 4 bahagi pula. Ada 4 bahagi. Ada 4 bahagi pula. Di dalam bicara mana? Dalam bicara Qiyamu Ta'ala binafsi ni. Kita ambil tahu dah sikit. Segala hak maujudat ni, kalau kita nisbah, jika nisbah dengan nisbah kepada mahal, kita tilik nisbah dengan mahal, tepat, dan makhsus, fa'il. Maknanya ia terbagi kepada 4 pula. Satu bahagi tak berkehendak kepada mahal. Satu bahagi. Dan tak berkehendak ia kepada makhsus. Maujudat ni. Segala maujudat ni. Kita maujud tak? Allah Ta'ala maujud tak? Tapi maujud mana? Tu pecah 4 bahagi. Satu bahagi yang tidak berkehendak kepada mahal, tidak berkehendak kepada makhsus. Dah. Mukhassas. Iaitu apa? Zatullah. Zatullah. Bahagi yang keduanya, dah. Satu bahagi yang tidak berkehendak kepada mahal juga. Dan tak kehendak dah. Dan satu bahagi berkehendak kepada keduanya, iaitu mahal dan makhsus, mukhassas. Iaitu apa? Arak tahu arak? Tahu dah arak? Arak ni sifat bagi makhluk. Manih di gula tu. Gula tu zat. Manih di gula tu dipanggil arak. Tahu? Faham tak? Arak tu sifat bagi makhluk. Sifat makhluk. Sifat Tuhan tak boleh. Sifat Tuhan tak boleh kita nak kata arak. Nampak tak? Makhluk boleh. Kita sebut sifat, sebut arak. Sama je. Arak dengan sifat sama je, tapi ada diguna pakai untuk makhluk. Nampak tak? Tuhan tak boleh kita kata sifat Tuhan tu arak. Cuba langit tinggi. Ada. Tu arak bagi dia. Ada. Besar. Tu arak bagi dia. Nampak tak? Sifat makhluk lah. Arak ni sifat makhluk. Jadi bahagi keduanya, tu. Yang berkehendak kepada dua tadi, mahal dan juga mukhassas. Itu arak lah. Arak. Dah. Makna apa? Segala yang baru. Segala sifat yang baru. Hak ketiganya tak berkehendak kepada mahal. Hak tiga tak berkehendak kepada mahal. Dia tak berkehendak pada tepat mahal. Tapi dia berkehendak kepada makhsus. Tak berkehendak kepada mahal. Dan dia berkehendak kepada makhsus. Iaitu apa? Segala zat yang baru. Segala zat yang baru. Pertama,
segala perkara yang ada ni lah. Nah, pertamanya ni dalam bicara qiyamu ta'ala binafsi. Pertama yang berkehendak, yang tidak berkehendak pada mahal, tidak berkehendak pada mukhassas, iaitu zatullah. Keduanya yang berkehendak kepada mahal dan berkehendak kepada mukhassas. Pada maksus dia. Nah, iaitu apa? Arab. Ketiganya yang tidak berkehendak kepada mahal, tetapi berkehendak kepada pada maksus. Mukhassas. Mana? Iaitu segala zat yang baru. Segala zat yang baru. Segala zat yang baru. Dan satu bahagi pula. Satu bahagi lagi pula. Dah. Dia berdiri ia dengan mahal. Berdiri dengan mahal. Tapi tak berkehendak kepada maksus. Mukhassas, tak berkehendak pada mukhassas. Iaitu mana? Iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Dah. Nampak? Satu bahagi berdiri ia dengan mahal. Dan tidak berkehendak ia kepada maksus. Iaitu apa? Sifat Allah Ta'ala. Berdiri mahal. Mahal maksud sini zat yang koding. Nampak? Berdiri dengan zat yang koding. Bila berdiri dengan zat yang koding, lazimlah dia itu koding. Iaitu sifat Allah Ta'ala. Maksudnya kan tak? Apa dia? Maksud ni makna tafsir dengan fa'il lah. Makna maksud ni makna apa kita dengan makna orang orang yang tertentu buat. Fa'il tentu makna fa'il yang tertentu. Dah. Cuma dah hak bahagi keempat ni ada perbahasan sikit ulama lah. Sebab kata apa? Ada sikit hak keempat tadilah, perbahasan yang keempat tu ada sikit. Cakap ada sikit apa? Ada sikit tu. Isu dah hak bahagi yang keempat tu. Ibarat yang keempat tu. Ibarat mana tadi? Tuturan ibarat keempat tu lah. Yang berdiri apa? Satu bahagi tu. Dah. Segala maujud ni tiada berkehendak ia kepada mahal. Bukan. Salah kan? Satu bahagi tu berdiri ia dengan mahal. Berdiri dengan mahal, kan? Dan tak berkehendak ia kepada maksus. Tu. Iaitu sifat Allah Ta'ala kan? Yang ni ada isu, ada kontroversi ulama. Setengah ulama kata cakap lagu ni jahat adab. Ibarat lagu ni. Mana pada bahagi hak keempat ni? Dah. Kerana apa? Tilik daripadanya pada mustahil berdiri sifat Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dan wajib berdiri dengan zat yang suci. Serta lalai ia. Dah. Daripada barang yang memberi waham. Oleh takbir dengan istiqar itu. Tengah ulama lah.
Dah. Ulama royak ini hak kepak ni lah. Hak setengah bagi berkendak ia kepada mahal, tak berkendak kepada maksus. Nah. Tu bahasa payah tu. Cuma royak gitulah dulu. Nah. Kalau royak jahat ada hasil dia. Hasil dianya tak harus, tiada harus makna haram. Kita kata sifat Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat. Sifat Allah Ta'ala tu berkehendak kepada zat. Sebab berkehendak ni baru. Sifat Allah Ta'ala coding juga. Nampak? Hasilnya tak harus makna haram. Kita kecek kata sifat Allah Ta'ala ni berkehendak kepada zat. Nah. Sebab apa sifat Allah Ta'ala ni kamalat, sempurna dah. Sebab apa kalau kita kecek sifat Allah Ta'ala ni berkehendak pada zat, dia memberi waham dalam hati baru Allah Ta'ala ni. Baru sifat tu baru. Sebab tu wajib kita iktikad zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala kamalat tu kaya daripada suatu. Yakni apa makna kaya daripada tu? Makna terlepas, makna tak berkehendak ya sifat Allah Ta'ala tu kepada suatu. Sekalian lain tu makna sifat-sifat lain tu berkehendak kepada mahal dah. Ada isu sikit lah hak kepak tu. Makna bagi hak kepak tu dah segala maujudat nisbah kepada mahal dan maksud tu pak pula dah. Yang keempat tu ada isu kontroversi ulama. Tak harus, asalnya tak harus kita mengatakan sifat Allah Ta'ala itu berkehendak. Nah. Mana ustazah? B. Mana? Kalau mana pula? Habis. Maka ini tafriq pada kata maka ini tafriq pada kata tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya. Tu tafriq dia panggil. Cabangan huraian, cabangan maksud Allah. Maka ini tafriq pada kata tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya, makna terlepas dan tiada berhajat, sama makna kepada suatu. Tafriqnya maka Tuhan terkaya, terlepas daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Nampak tak? Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya Tuhan. Oleh apa? Oleh sebab. Jadi fa'il bagi kata oleh sebab menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab tidak sekali-kali menjadikan. Menjadikan. Fa'il bagi kata menjadikan. Oleh sebab maksiat hamba-Nya. Apa tak? Hamba-Nya Tuhan. Mudarat apa? Warna mudarat. Dengan makna apa? Kalau kita buat maksiat, maka tak jadi kurang martabatnya. Apa tak? Martabat tu tak kurang. Tu maknanya. Lepas tu siapa dia kurang? Kalau kita buat maksiat, Tuhan kurang ke? Jadi Tuhan jadi lemah, Tuhan jadi miskin. Turun martabat Tuhan. Bila hamba dia buat kita, tiba-tiba dia suruh kita taat, kita tak taat. Kita buat maksiat, adakah martabat ketuhanan dia akan turun? Tak jadi Tuhan dah, buat apa? Hakmu buat belaka jadi tak taat kamu. Jadi mu kena turun. Turun tahta, jadi mu tak boleh jadi Tuhan dah. Apa?
Pasal mu lemah apa? Lemah mana? Pasal mu buat makhluk, semua makhluk mu tak taat, buat maksiat. Ada ke gitu? Ada ah. Dah. Tu mana? Tu makna mudarat. Nah, taat kita tu tak ambil manfaat, Nampak? Maksiat kita tak jadi mudarat pada tu. Tu makna kata termasuk dalam kata qiyamahu ta'ala bi nafsihi. Hanya saja disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu suruh perintah tegah tu bagi perkara yang kembali faedahnya perkara faedahnya perkara kepada makhluk jua. Kepala makhluk jua tu jua taukid. Makna apa jua? Semata-mata bukan dengan makna bukanlah kembali manfaat faedah tu dan tidak memberi mudarat sama sekali. Maksiat hamba tu kepada Tuhan tak. Tu makna tu jua tu. Nampak? Maknanya Allah Ta'ala duk suruh kita buat taat, tegah kita daripada maksiat. Ialah apa? Supaya faedahnya kembali kepada kita, iaitu untuk dapat rahmat dia yang menarik kita masuk syurga. Kalau sebaliknya tak buat, iaitu menarik mendatangkan murka dia yang mengheret kita pada neraka. Sebagaimana firmannya Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan fali nafsi, man amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa 'alaiha. Tengok tu fa 'alaiha tu ala limudarat. Tengok dalam perkara amal soleh Tuhan kata fali nafsi, tapi dalam bab kejahatan Tuhan kata fa 'alaiha. Faham mana? Dah. Fahamnya buat baik ni mudah. Buat baik ni mudah. Buat taat ni mudah. Makna daripada niat kita nak buat taat tu Allah Taala kira dah. Kira dah nak. Adapun buat jahat ni mudah pada kita, tapi di sisi Allah Taala kira payah. Payah ke mana? Niat je nak buat jahat, mu tak buat lagi, Tuhan tak kira. Tuhan tak kira. Nampak? Tu faham pada kata tu. Tengok. Man amila salihan fali nafsi. Tuhan tak kata fa'alai nafsi. Fa'ala nafsi. Tak kata fa'ala nafsi, kata fali nafsi. Wa man asaa falaha. Tak kata falaha, kata fa'alaiha. Nampak? Tak ada beza tu. Surah Fussilat ayat 40 ni. Artinya firman, barang siapa, iaitu daripada makhluk hamba yang berakal, dah lagi balik, berbuat amal yang saleh, man amila salihah, maka pahalanya amal soleh tu kepada dirinya barang siapa. Kepada dirinya barang siapa. Jua taukid. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya yakni siksa. Maka balasannya itu, yakni siksanya itu tertanggung, makna terlekat. Tertanggung makna terlekat. Terlekat
Tengok ke atas dirinya juga. Ke atas dirinya juga makna ada ala lil mudhari'. Nampak? Tu. 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 Betul Allah Taala sebut. Nah, Allah Taala sebut ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahul ghaniyyul hamid. Hai segala manusia. Dah. Mu sekalian manusia fuqara'. Apa makna fuqara'? Berhajat, berkehendak, tak lepas daripada Allah Taala kita ni. Dah. Sesaat pun tak lepas nak bergerak mata berkehendak kepada Allah Taala. Nak gerak tak lepas. Tak lepas dengan Allah Taala. Langsung tak lepas. Mana kita tidak terkaya. Nampak tak? Banyak harta gapo sekalipun mu, banyak harta bertimbul-timbul sekali. Kaya lah mu tak berhajat dengan manusia, tapi dengan Allah Taala mu tak lepas. Nah. Dan Allah Taala tu Tuhan lah. Tuhan yang amat apa kaya. Ghani. Makna kaya, terkaya, makna terlepas, tak berhajat. Lagi amat kepujian. Tu ada tu. Ni ada dalil ni. Ayat tu dalil menunjuk kata Tuhan tu apa? Qiyamu ta'ala binafsi. Nampak? Ada makna qiyamu ta'ala binafsi. Pada ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghani. Apa makna ghani? Terkaya, terlepas, tak berhajat. Qiyamu ta'ala binafsi. Nampak? Nah. Tapi orang Yahudi ada. Orang Yahudi ni ada asal ayat. Asal satu ayat ni sebab ada apa riwayat daripada Abi Qatadah. Orang Yahudi ni dia orang Yahudi ni ahli kitab ni jahat kan. Ada riwayat daripada ni Abi Qatadah dan juga sahabat lain seperti Muqatil ada cerita orang Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh sifatkan sebelum Nabi beroyak sifatkan sifat Tuhan tu. Sifat Tuhan. Ya Nabi SAW mu royak lah. Mu royak sifat Tuhan mu guna gini. Dah. Jadi Allah Taala turun. Turun wahyu. Turun wahyu ke Nabi. Sebab apa dia tanya? Sebab apa? Orang Yahudi tanya gitu. Sebab pada mereka ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Dah. Kalau Taurat orang Yahudi dah bahasa apa? Bahasa Yunani. Taurat bahasa Yunani. Bahasa apa Taurat? Taurat bahasa apa? Israel bahasa apa? Tak ingat dah. Dalam Taurat tu. Jadi dia nak dia mari tanya tu nak test Nabi SAW lah. Biasa orang Yahudi dia jahat. Dia tanya mungkin nak tahu. Dia tanya tapi nak menganying balik. Nak buat menganying. Nampak tak? Setengah orang dia macam ragam orang tanya. Ada 3-4 perkara. Satu orang dia tanya bukan dia nak tahu. Dia nak menganying. Setengah orang dia tanya memang dia nak tahu. Dan dia tak tahu. Setengah orang dia tanya bukan dia tak tahu. Dia tahu tapi dia tanya tu supaya apa? Orang lain pun tahu. Nampak? Dia tanya bukan untuk diri dia. Tanya untuk orang lain mengetahui. Setengah. Dia macam lagi orang bertanya. Yahudi passion dia nak tanya bukan dia nak tahu. Dia tanya tu dia nak kau menganying balik. Nampak?
Awak main dia panggil. Passion dia. Tu Allah Ta'ala laknat sangat. Muayat lah. Muayat kami. Daripada apa sesuatu kejadian Allah Ta'ala ni. Daripada apa jenis Allah Ta'ala ni. Adakah Allah Ta'ala ni daripada emas, daripada perak ke, tembaga ke, besi ke, nampak? Zat Allah Ta'ala ni. Makan ke, minum ke. Siapa hak mempusaka ke dunia ni, dan siapa yang mengambil pusaka daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Allah Ta'ala ni kan buat langit bumi. Siapa hak dapat pusaka langit bumi? Allah Ta'ala tanya nak menyanyi. Nampak tak? Orang Yahudi. Jadi Nabi SAW Nabi SAW terus baca ke apa? Nabi baca Qul wallahu ahad Allahus samad. Tu Allah Ta'ala baca. Baca tu. Qul. Dah. Mari wahyu tu. Qul wallahu ahad Allahus samad. Allah Ta'ala ni segala tempat segala pergantungnya. As-samad dengan makna tempat segala pergantungnya. Tempat segala perhajat. Tu. Nampak? Salah satu orang tu. Jadi ada makna. Ada makna dalam Allahus Samad tu, ada makna apa? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Bukannya ulama ni ambil satu benda nak cakap tu, bukan ulama reka-reka. Nampak tak? Orang tak ulama mari qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ni. Mari letak dalam kitab wa ibarat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ni. Nak mentafsirkan makna hadis dengan Quran dah. Kepada siapa? Kepada orang awam supaya mudah faham. Nampak tak? Kita nak faham makna Allahus Samad. Nak faham makna Allah Ghaniyul Hamid. Tak faham kita. Kita tak faham. Jadi ulama nak memudah faham, mari kata qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Makna qiyamuhu ta'ala nafsi? Mari mana? Mari pada Quran hadis dah. Nampak tak? Allahu ahad sebut. Gapo dia ahad? Mana bila sebut kata ahad? Mana tu Esa bila sebut kata Esa? Zat tu sifat tu tu tidak berbilang. Nampak? Nampak? Tak berhajat. Makna somat tu, makna as-somat tu. Makna yang dimaksudkan makna as-somat tu makna ada. Iaitu pada segala hamba. Hajat hamba tu semuanya. Tuju ke Tuhan berlaku. Makna tak lepas. As-samad makna makhluk ni tak lepas ke Tuhan. Berkekalan makna. Berkekalan maknanya Allah Ta'ala tu kuasa di atas menunaikan segala hajat hamba dia. Itu makna as-samad. Makna as-samad makna Allah Ta'ala ni berkekalan. Berkekalan Allah Ta'ala ni kuasa menunaikan segala hajat hamba dia. Kalau seretak sekalipun. Mana kata apa? Dalam dunia ni ada 10 juta. Ya, Allah Ta'ala kuasa menunaikan serentak tu. Mu hajat gapo? 10 juta ni berhajat gapo? Nak bini. Bini berapa? Bini 4 lah. Ya, Allah Ta'ala kuasa. Misal kata. Serentak tunai ke hajat. Tu makna as-samad. Sekalipun lah. Berhajat satu benda. Ya, serentak lah kalau kuasa. Allah Ta'ala tak ada rongga. Apa tak ada rongga? Tak ada baginya rongga. Makna Allahu ahad. Allah Ta'ala tak ada lubang pernafasan. Tak ada. Allah Ta'ala hidup dengan hayat. Hidup dengan sifat hayat. Bukan hidup dengan apa. Bukan hidup dengan roh yang koding. Bukan. Itu makna Allahu ahad. Nampak tak? Allah Ta'ala tidak makan, tidak minum, tak beranak, tidak keluar wujud suatu daripada zatnya. Makna bukan daripada zat Allah Ta'ala tubik cahaya, tubik api, tubik lapu dak. Setengah bagaimana? Iktikad Rafidiyah.
Zat Allah Ta'ala ni nur cahaya. Sebab ambil zahir ayat Allahu nurus sama. Allah tu cahaya langit bumi. Zat Allah Ta'ala cahaya. Nur makna munawwarah. Munawwarah. Yang mempercahaya, yang menerang. Bukan makna Allahu nurus sama tu Allah tu cahaya langit bumi dak. Sebab apa? Cahaya itu arah. Nah, terang tu. Dah. Zat Allah Ta'ala tu tidak tubik daripada suatu zat yang lain. Dan tidak juga zat yang lain tu tubik daripada zat Allah Ta'ala. Makna tak boleh. Makna tak ada satu pun yang dikaitkan dia. Nah. Nampak? Nak kait dengan Allah Ta'ala dengan satu pun dengan zat baru tak boleh. Dah. Tu. Itu dalam bicara sikit lah. Kemudian sambung lagi. Maka mana? Itu tertanggung ke atas diri. Habis. Dan lagi firman Allah Ta'ala. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Isra ayat 7 dah. Situ. Wallahu ta'ala alam ayat 5. Berarti baca tu pula baca matan bina. Baca matan bina. Main nahwu surah. Main surah pula sikit. Wallahu alam.